قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita terus berada pada juz yang ke-8 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, yang bermaksud Al-A'raf itu tempat yang tertinggi yang berada di antara syurga neraka. Dan inilah antara perkara yang kita ingin belajar daripada surah ini. Surah menetapkan pendirian, ada pendirian dalam kehidupan kita, jangan berada di atas pagar. Kita khawatir kita berada di antara syurga neraka, walaupun memang Allah memberikan peluang untuk pergi ke syurga, tetapi ia cukup menyiksa kepada kita untuk menunggu, ya, untuk diberikan rahmat apabila sampai di akhirat nanti. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Saya. Alhamdulillah. Ya, kita terus hari ini Ustaz ya meneruskan perjalanan kita pada juz yang ke-8 bersama dengan tuan-tuan, adik-adik. Kita buka pada halaman 153. Kita ingin mulakan share dulu di Facebook masing-masing. Kita nak membaca doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kita makin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini untuk sama-sama kita menguatkan pada diri kita. Dalam Al-Fatihah ini ada 3 perkara penting. Yang pertama berkaitan dengan akidah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 1 hingga 4. Dan ayat 5 itu menceritakan bahawa kita ini beribadah, ada syariat yang perlu kita lalui, yang perlu kita ikuti untuk kita terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 6 hingga 7 itu berkaitan dengan sirat, jalan kehidupan kita, akhlak kita. Dan 3 perkara inilah akidah, syariat dan akhlak yang menjadi komponen dalam agama kita. Ringkasan pada surah Al-Fatihah yang ingin kita teruskan pada halaman 153 untuk kita mengkaji tentang akidah, tentang syariat dan juga akhlak ini. Mari kita lihat kepada sinopsis pada halaman ini, iaitu daripada ayat yang ke-23 hingga 25 menyambung kepada kisah Nabi Adam dan Hawa yang sudah pun yang sudah berbuat silap dan berdoa, ya. Doa inilah yang biasa kita baca, yang kita ingin kaji apakah intipati daripada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi Adam.
ya, pada ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Dan kemudian pada ayat 26 hingga 27 kita akan melihat keperluan dunia untuk anak Nabi Adam dan peringatan kepada mereka akan fitnah syaitan. Kita akan berkenalan, memahami bagaimana seriusnya syaitan ingin menggoda kepada umat manusia pada ayat 26 hingga 27, dan diikuti pada ayat 28 hingga 30 penetapan hukum, ya, bagaimana orang-orang musyrik ini mengikut nenek moyang, itu sebabnya mereka boleh menjadi sesat, dan inilah yang kita ingin jauhkan. Dan syaitan memang akan menggunakan logik-logik yang silap, ya, istilahnya fallacy dalam berfikir, yang menyebabkan seseorang boleh mengambil keputusan yang salah, yang kita ingin jauhkan. Kita ingin belajar bersama pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 23 hingga 27 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi dan sayangi sekalian, alhamdulillah, sebagaimana sinopsis tadi, kita dah nampak gambaran umum awal bagaimana ayat yang akan kita baca, potongan pertama daripada ayat 23 hingga 27. Pertama berkenaan dengan doa yang selalu kita amalkan. Sudah pasti ada satu intipati yang akan dikupas oleh al-fadhil kita nanti. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri, kami buat dosa, kami zalim diri kami sendiri, dan jika Engkau tak ampunkan kami, tak rahmatkan kami, pasti kita akan dalam keadaan orang yang rugi. Ini doa yang selalu kita baca. Kemudian ayat berkenaan dengan keperluan dunia, yang mana kita hidup di atas dunia ni ada saranan-saranan, ada disiplin SOP yang perlu kita patuhi. InsyaAllah akan ditadabbur sebentar nanti. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan petunjuk insya-Allah. Ayat 23 hingga ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 23 hingga 27 daripada surah Al-A'raf untuk kita melihat memahami tentang apakah yang berlaku ya. Kalau kita melihat semalam dalam ayat yang ke-22, bagi dua orang Adam dan Hawa itu sudah pun digoda oleh syaitan. Itu yang kita jelas bahawa bukannya Hawa yang menggoda Adam, bukannya Adam menggoda Hawa, tetapi pihak ketiga namanya adalah syaitan yang memberi nasihat, mula-mula was-was ya. Kalau katakan di surah Al-Baqarah itu istilahnya cuba menggoda dengan sedikit demi sedikit. Dan kalau di dalam ayat yang ke-22 pada yang kita bincang semalam, fadallahuma bighurur, diberikan logik-logik yang sedikit demi sedikit, tetapi semua logik itu adalah penipuan daripada syaitan. Dan akhirnya bila sudah disumpah ya, syaitan bersumpah bahawa aku ini adalah konsultan ustaz ya, aku ni adalah penasihat, betul ni tak nak kamu ni, sama ada kalau kamu dekat dengan pohon ini kamu akan jadi malaikat ya, tak buat silap, ataupun kamu akan kekal. Maka terbeli idea pujukan tersebut, maka kesannya ialah dua orang ya, Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut, makan buah daripada pohon tersebut, dan akhirnya apa yang berlaku, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam doa ya, doa taubat. Dan macam mana kita tahu ini diajarkan oleh Allah? Ini dijelaskan pada ayat 37 daripada surah Al-Baqarah yang telah kita ikuti sebelum ini ya. Allah mengajarkan fatalaqa ya, Adam, diberikan pada Adam kalimat taubat. Dan apakah doanya? Qala ini dua orang yang bercakap ya, maksudnya bukan sekadar Nabi Adam sahaja yang mengakui, tetapi Hawa nak menceritakan pengajaran untuk kita dalam rumah tangga ya, bukan sekadar suami sahaja kena bertaubat, si isteri juga kena bertaubat. Dan apakah doa taubat ini? Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Dalam ayat ini kita nampak perbezaan yang ketara di antara iblis dan juga Nabi Adam ya. Kesamaan yang ada apa antara Adam dan iblis? Adam ada pilihan, iblis ada pilihan dalam hidup ya. Adam boleh mempunyai dialog dengan Allah, boleh bercakap direct dengan Allah, iblis boleh bercakap direct dengan Allah juga. Adam boleh dimuliakan pada satu masa ya, tashrif disuruh sujud, dan iblis pun juga berada di syurga pada satu masa. Dan iblis ataupun Adam boleh menjadi orang yang lebih tinggi daripada malaikat, iblis pun sama juga ya, bila berada diletakkan di dalam syurga. Dan sama Adam dan iblis apa? Adam pernah tidak taat pada Allah, iblis juga pernah tidak taat untuk sujud kepada Nabi Adam yang disuruh oleh Allah. Jadi ada banyak kesamaan, tetapi beza Adam dan iblis apa? Bila silap, iblis tidak mengaku. Tidak mengaku, malah dia kata disalahkan Allah pula, awaitani, yang kita dah tengok sebelum ini, iaitu ya Allah, engkau yang menyebabkan aku sesat. Disalahkan Allah pula. Tetapi bagi Nabi Adam ialah dia berdoa mengaku kesilapan, Rabbana zalamna anfusana, jika engkau tidak mengampunkan dan tidak merahmati kami ya Allah, kami jadi orang yang rugi. Dua perkara, iaitu satu, ataupun sebelum dua perkara ini kita mengaku dahulu. Kesan bila kita mengaku kesilapan kita, kita mohon ampun, maka insya-Allah kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illam taufir lana ini maksudnya ialah Allah tutup kesilapan-kesilapan yang ada. Contoh boleh bayangkanlah kalau katakan kita punya dosa setahun lepas ustaz ya. Betul. 2 tahun lepas. Kalau Allah buka balik dekat Facebook, tiba-tiba je ada orang buat satu posting senaraikan semua kesilapan kita. Rasanya memang jam ustaz kan. Tak adanya, tak mampu nak masuk TV ke, nak pergi jumpa orang tak mampu. Memang malu. Tetapi kalau katakan perkara itu masih lagi tak keluar dekat Facebook, dekat Twitter, tak ada orang cakap pasal kelemahan kita yang pernah kita buat, kan? Kita yang tahu, sebenarnya itu tanda bahawa Allah mengampunkan kita. Dan Nabi Adam pada waktu ini mohon betul-betul keampunan ini diberikan, dan dalam masa yang sama watarhamna, Allah beri kasih sayang, hidup boleh macam biasa ya, dengan kasih sayang, tak ada rasa bersalah sangat. Pasal kalau kita rasa bersalah 24 jam ustaz, memang makan pun tak lalu. Betul. Pasal apa? Pasal cuba bayangkanlah ada orang yang kena kecam kan, sampai keluar dekat TV, dekat radio, dekat surat khabar macam-macam.
waktu-waktu itu makan tak lalu, stres. Ada yang masuk hospital lagi sakit jantung, dan ini adalah salah satu daripada cara pengurusan stres di dalam Al-Quran, iaitu mengaku silap dan minta Allah ampun dan minta Allah menyayangi. Pasal manusia ini kalau nak minta ampun pada manusia, sayang manusia, bila kita buat silap ni tak sama Ustaz. Betul. Dia akan ingat, dia kata aku boleh nak ampun kan, tapi nak tunjuk kasih sayang, no man, no way man. Dia bilang gitu kan. Tetapi Allah boleh memberi, dan itulah yang kita perlukan, yang perlu kita imankan. Maka apa yang berlaku selepas doa itu, kata Allah SWT, ihbitu, kamu pergilah, turunlah, ba'dukum li ba'din adu, ya, iaitu sesama kamu akan menjadi musuh. Ada 3 penjuru musuh sekarang ini. Kita cakap tentang lelaki Adam, Hawa perempuan, dan yang ketiganya adalah iblis ataupun syaitan, ya, iblis. Jadi 3 penjuru ini kita akan berhadapan dengan realiti itu. Lelaki memusuhi wanita, wanita perempuan memusuhi lelaki. Tapi dalam masa yang sama, wanita memusuhi iblis, iblis memusuhi wanita, iblis memusuhi lelaki, lelaki memusuhi iblis. Jadi 3 penjuru ini adalah perjuangan hidup kita di atas muka bumi ini. Allah beritahu kepada Nabi Adam, Allah beritahu juga kepada kita agar kita sedar, kita jangan lupa kepada musuh-musuh yang boleh wujud dalam kehidupan kita. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, iaitu bagi kamu tempat tinggal sementara di atas muka bumi. Jadi mustaqar itu bukan wa mustauda maksudnya. Mustaqar itu tempat tinggal sementara sahaja. Dan yang kedua, wa mata'un ilahin, di atas muka bumi ini Allah akan beri kita kenikmatan. Kenikmatan itu contoh Ustaz, ya, kalau kita makan, sebenarnya makan ni Allah bagi kita nasi dengan protein yang sekadar pun dah cukup untuk kita sihat, untuk kita beribadah. Tapi Allah bagi kita mangga, Allah bagi durian, tak perlu pun durian untuk hidup atas muka bumi ni. Tetapi Allah bagi wa mata', ya, Allah bagi kenikmatan itu. Pasal Allah ni baik, walaupun sebenarnya kita tak perlukan itu di sini. Di sini sebenarnya tempat bekerja, dapat tenaga, jalan, beribadah, buat kerja itu ini, tapi Allah bagi pakaian kita cantik. Sebenarnya pakaian Ustaz, ya, pakai asal menutup aurat je, pakai daun pun boleh kan, ataupun pakai kain guni tu, pakai dah cukup. Tetapi Allah bagi, nanti kita akan tengok warisha, ya, dia boleh cantik itu. Pasal Allah kata wa mata', ya, kamu akan dapat nikmat ini sampai satu masa. Semua nikmat-nikmat ini preview kepada syurga yang pernah diduduki, yang akan kita pergi. Jadi bila kita berusaha bersungguh-sungguh, kita dapat makan sedap sekarang, contohnya tuan-tuan dapat makan sedap pada hari ini, kita terimbau, kalau boleh saya nak makan sedap lagi apabila sampai di akhirat nanti. Ini realiti yang Allah bongkar agar kita sedar bahawa sebenarnya duduk di sini sementara, dan nikmat yang ada ini sikit daripada apa yang ada di dalam syurga. Jadi kata Allah pada ayat 25, qala fiha tahyaun, ya, ini tempat kamu hidup, wa fiha tempat kamu mati, dan kamu akan keluar juga daripada tempat itu, ya. Jadi ini janji Allah yang menyebabkan kita tahu bahawa kita tidak kekal, kita kena buat persediaan untuk kembali balik ke negeri akhirat, ke negeri syurga tersebut. Jadi mungkin kita nak baca sekali lagi Ustaz, ya, ada 2 ayat ya Bani Adam pada ayat 26 dan 27 itu, ya. Tapi mungkin sebelum kita baca lebih lanjut lagi, kita nak lihat dahulu kepada istilah ya Bani Adam. Ya Bani Adam ini dia tak cakap ya ayuhan nas kat sini. Ada beza, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, kat sini ya Bani Adam. Kalau ya ayyuhallazina amanu ini pada orang yang beriman. Ya ayuhanas semua manusia. Tetapi kalau Allah menggunakan ya Bani Adam, yang ini Allah suruh ingat balik sejarah dahulu. Sejarah dahulu bahawa Adam dihasad oleh iblis. Adam pernah gagal dan bertaubat. Jadi apakah cara untuk kita jangan kena tipu oleh iblis dan kita terus dapat bertaubat? Ada rahsia pada ayat 26-27. Tapi kita nak tengok dahulu perkataan hari ini Ustaz, ya. Perkataan hari ini ialah, mari sama-sama kita lihat, habata, iaitu 8 kali disebut di dalam Al-Quran. Yang kita lihat pada ayat 24 salah satunya, maksudnya turunlah, ya, keluar dan turun status, iaitu daripada syurga pergi ke dunia. Jadi kesannya apa? Bila sampai ke dunia nanti bukan kekal, mustaqar, tempat sementara sahaja. Yang keduanya dapat nikmat, tapi nikmatnya tidak sama dengan di syurga, dapat preview sahaja.
dapat makan durian sedap tuan-tuan kan, sebenarnya itu preview. Sedap-sedap itu pun preview. Pakai cantik, preview. Kat sana lagi cantik Ustaz ya. Kalau apa lagi yang best? Kenderaan. Kita rasa dapat kenderaan yang bagus Ustaz kan? Preview. Ya, sebenarnya dekat sana subhanallah. Ya. Kita nak pergi melawat Nabi Muhammad, nak melawat Nabi Musa, nak melawat ayah, emak kita. Kenderaan dekat sana lebih daripada apa yang ada di sini. Jadi bila kita tahu bahawa kita ini telah turun status, maksudnya turun kat bumi ini, nak naik balik, kita kena berpandukan kepada ayat-ayat 26 27 yang kita akan lihat selepas rehat nanti. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu sebagai perhiasan bagimu. Walibasut taqwa, akan tetapi pakaian takwa itulah yang sebaik-baiknya. Dan demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang beringat. Itulah intipati ayat ke-26 yang tak sempat lagi Ustaz Fazrul nak mengupas secara mendalam tadi. Itulah pakaian yang kita bincang tadi. Kadang-kadang kita pakai, kita nampak diri kita semata-mata. Kita mungkin lupa kalau pandangan Allah macam mana. Sebab itulah ada orang pakai mendedahkan aurat, mendedahkan sana sini. Tapi kalau kita pakai, kita ingat pakaian takwa, ada pandangan Allah di sana, ada kira bicara, sudah pasti kita akan pakai dengan pakaian dan juga diselarikan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa setia dalam My Quran Time. Begitu menarik perbahasan pada hari ini. Moga-moga kita dapat duduk di atas dunia ini sebagaimana panduan yang Allah Taala jelaskan, bongkarkan kepada kita dalam Al-Quran Karim. Baik, kita nak belajar ilmu tajwid sedikit hari ini. Hari ini kita nak belajar berkenaan apakah sebab-sebab kenapa berlakunya izhar. Kita dah belajar izhar haki, nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Yang mana huruf izhar ni ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ha, ada ain, ada ghain dan ada huruf kha. Okey. So dinamakan juga izhar halqi kerana apa? Kerana semua huruf izhar itu tersebut keluar daripada halqum. Kita biasa sebut izhar. Di sana juga dinama izhar halqi. Kenapa sebut halqi? Halqi itu halqum lah. Kerana huruf-huruf izhar ni, 6 huruf izhar itu semuanya keluar daripada kerongkong ataupun leher kita, daripada pangkal hamzah dan ha, tengah halqum ha dan ain, dan hujung halqum kha dan ghain. Dan mungkin ada orang tanya kita, kenapa kena baca dengan izhar? Kita lihat pada slide seterusnya, kenapa kena baca dengan izhar? Dekat sini tak bolehkah kita panjangkan dengung? Tak boleh panjangkan dengung. Kerana apa? Sebab berlaku izhar ialah kerana pertemuan nun sakinah ataupun tanwin, suara nun mati tu dengan huruf-huruf izhar yang ada 6 tu adalah merupakan 2 huruf yang mutabaidan, huruf yang jauh. Nun kat mana? Hujung lidah. Kan? Huruf halqi kat mana? Huruf halqi 6 ni semua jauh dekat halqum. Maka jauh jarak antara nun, makhraj nun dengan makhraj huruf-huruf halqum.
Maka sebab itulah nun tu tidak memberi kesan pada nun. Nun tu dibaca dengan izhar, dimatikan dengan betul, dengan menekan pada makhrajnya an, seperti baca kita mana surah Al-Fatihah setiap hari. An'am, nun bertemu dengan ain. Sebab itulah kalau orang tanya kenapa berlaku kena baca izhar sini, kerana huruf izhar dan nun mati itu dia huruf yang berjauhan. Jadi kita kena baca dengan jelaskan nun mati tanpa boleh kita memanjangkan. Tak boleh baca siratal ladzina an'am, tak boleh. Kena cepat. An'amta alaihim. Ustaz. Jadi rupanya yang izhar halqi itu dia ada kaitan dengan jarak yang nun dengan halqum Ustaz ya. Baru saya tahu yang tu kan, ingatkan izhar halqi hafal je dulu kan. Hafal ada 6 huruf Ustaz ya. Ada 6 huruf tapi rupanya pasal memang susahlah kan. Nun nak terus pergi pada halqum terus. Macam mana nak bunyinya itu ya. Jadi itu adalah hukum tajwid izhar halqi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi tadi Ustaz membaca ayat 26 tadi Ustaz ya, bercakap tentang ya bani Adam ya, qad anzalna. Oh menarik betul Ustaz. Betul Ustaz. Pasal Allah yang menurunkan libas. Allah memberi anugerah. Kan kita dapat al-Quran ni kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran kita tahu anugerah Allah. Libas ini juga, pakaian ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu taala untuk kita tuan-tuan. Menutup aurat dan warisha, boleh berhias. Itu sebabnya kalau kita ada fashion ke apa sebagainya, itu sebenarnya idea itu Ustaz ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan ya, bukan kita sekadar pakai satu warna saja ke, ada orang tak nak ni kan, itu ikut kepada culture ataupun budaya. Tetapi warisha ini perhiasan tidak disalahkan. Kerana apa? Kita dah lihat pada ayat 24 tadi, wa mata'un ilahin. Maksudnya ialah Allah beri kepada kita rasa mata', kenikmatan, salah satunya dengan pakaian itu jadi cantik. Bukan sekadar fungsi menutup aurat. Tutup aurat pakai guni pun boleh Ustaz. Kan? Okey, pakai guni sarung je kan. Dah. Tetapi Allah kata boleh warisha. Teruskan ya. Jadi jangan pula ada yang kata kita yang penting menutup aurat untuk menjadi orang bertakwa, fashion ada rapor-rapor tak boleh. Tak boleh. Maksud pakaian ni satu nikmat juga Nikmat. Nikmat juga kalau kita lihat di seluruh dunia masing-masing ada budaya masing-masing. Orang Afrikanya, orang Mauritanianya kan. Betul. Ada pakaiannya, jubahnya kalau kita lihat boleh buat apa ni sangat langsir jubah. Betul. Tapi satu benda yang menarik. Jadi risha ini dia bergantung pada budaya. Ada yang kita rasa macam pakai kan. Tetapi yang pentingnya ialah yang menarik kat sini Allah kata ini adalah anzalna. Ya, ini adalah satu anugerah yang Allah turunkan. Mengapa penting sangat? Kerana kita kena ingat ya bani Adam, sejarah Nabi Adam ini berpakaian kemudian buat silap tidak berpakaian. Jadi bila turun ke bumi ini Allah siapkan sekali dengan pakaian. Ya tak payah pakai daun warqal jannah Ustaz ya, daripada jannah tak. Ya. Itu yang berlaku bila Nabi Adam tersilap terus saja rasa malu pakai daun di syurga, dan kita turun kat dunia ni tak ada pula kita kena pakai daun semata-mata. Kita dapat idea buat itu buat ini daripada pokok juga, buat kapas, buat apa sebagainya Ustaz ya. Semua idea-idea itu bukan manusia yang mempunyai idea tersebut. Itu adalah anugerah daripada Allah. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, pakaian takwa itu adalah lebih baik. Jadi sikit di sini Ustaz ya, bukannya au. Jadi kalau au, itu yang ada yang kata bahawa sebenarnya yang penting takwa kan. Kat luar tak menutup aurat kan, tak cantik tak apa, yang penting dalam. Itu ada ungkapan kata tak apa saya pakai macam ni pun tapi hati saya baik. Boleh tak? Itu yang wow itu kalau dia belajar bahasa Arab, tengok terjemahan dan. Ya, dan itu maksudnya yang menutup aurat dan juga yang cantik perlu disekalikan dengan dalam. Kalau atau lain boleh pilih. Atau lain boleh pilih. Jadi itu dia kena faham daripada kata Allah, takkan keluar perkataan yang penting jiwa hati saya. Ya. Allah kata apa? Zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Ini lagi powerful kan? Masya-Allah. Allah kata pakaian ini adalah tanda kebesaran Allah. La'allahum yadhakkarun, agar kamu berzikir. Apa maksudnya? Tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan dapat nampak anak pakai pakaian menutup aurat yang cantik dan dalam masa yang sama dia perangai elok takwa, sebenarnya kita kena berzikir ini adalah daripada Allah SWT. Tengok pakaian cantik saja terus ingat pada Allah. Insya-Allah. Itu adalah kehebatan ataupun betapa Islam ini, dia bukan zikir tu bila dengar khutbah je Ustaz. Baca Quran baru dapat peringatan tak.
tengok orang pakai pakaian yang cantik, yang menutup aurat, yang orang tu pula perangannya okey, kita akan ingat terus pada yadhakkarun, kita ingat pada Allah SWT, sumber zikir. Jadi kalau adik-adik ataupun tuan-tuan beli pakaian yang cantik itu, bukan tengok pakaian sekadar pakaian, tetapi itu anugerah Allah satu, tetapi ia juga sumber zikir. Kita akan ingat, ya Allah, baiknya Allah ni, kita tak adalah kita kena pakai daun sahaja bila turun ke atas muka bumi ini. Dan ini Allah beritahu disambung pada ayat 27, ya Bani Adam, sekali lagi, la yaftinannakumus syaitan, ya, wahai anak Adam, jangan hingga kamu tertipu oleh syaitan sebagai halnya telah mengeluarkan ibu bapamu daripada syurga, Adam dan Hawa, dengan menanggalkan pakaian kedua-duanya untuk memperlihatkan auratnya. Itu adalah target syaitan yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu godaan dia paling ekstrim ialah sampai manusia terbuka auratnya. Itu target godaan dia. Dia bukan sekadar nak buat jahat dia. Jahat yang sampai terbuka pakaian. Itu adalah apa yang ditargetkan oleh syaitan. Industri pornografi yang ada di dunia saat ini, itu adalah kerja syaitan. Ya, memang target dia memang begitu. Dapat, berjayalah dia. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu daripada satu tempat yang kamu tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang tidak beriman. Perangkap, apa Ustaz ya? Pelanduk lupa perangkap, ya, tapi perangkap tidak lupakan pelanduk. Ini ayatnya. Ya, bahawa innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu, dan pengikutnya syaitan ni dia observe je kita 24 jam Ustaz. Kita baca Quran, nanti dia cuba cakap, hebat juga aku baca Quran. Ujub timbul, ya. Kita buat jahat, dia suruh buat jahat lagi, tapi orang baik dia cara lain pula, ya. Jadi ini Allah bongkarkan dalam ayat 27 ini agar kita sedar bahawa sebenarnya pakaian amat penting. Pada ayat 26, 27, musuh syaitan itu dia observe je cara macam mana nak tarik kita untuk pastikan buat segala perkara fahisyah. Dan apa itu maksud fahisyah yang keji itu? Kita lihat pada ayat 28 hingga ayat 30 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bila kita tadabbur tadi kan, bila kita dah baca kan, kemudian tadabbur, kita akan nampak begitu hebat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri hin-hin kepada kita untuk sedarkan kita. Hatta dalam perkara seperti baju pun Allah Taala sebut dalam Al-Quran, semut, nyamuk dan sebagainya. Inilah kehebatan Al-Quran. Allah Taala tidak akan sia-sia. Sebab tu bila Ustaz sebut, jumpa kita dapat nikmat dia, kita ingat Allah. Ya, orang-orang yang sentiasa bila dia tengok langit dan bumi besar kan, dia terus doa kepada Allah. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung ayat seterusnya, ayat yang ke-28 hingga 30. Jom. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
مهتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 30. Pada ayat 28 Allah menceritakan wa idza fa'alu, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata kami dapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami melakukannya. Menarik perkara ini Ustaz ya, bercakap tadi tentang aurat tadi itu, perkara keji ini fahisyah ini ada kaitan dengan aurat. Ya, mula-mula mungkin tidak menutup aurat tetapi akhirnya membawa pada perbuatan keji, zina, tentang LGBT, semua perkara ini ada kaitan dengan tujuan. Syaitan ini dia dah berazam, dia punya ketuanya iblis, dia minta pada Allah, mula-mula disalahkan Allah dulu. Dah buat silap disalahkan Allah, lepas tu berazam nak pergi kacau kepada Bani Adam yang dia tak puas hati selama ini. Jadi apakah katanya wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka buat perkara keji, qalu wajadna, semua ini sebenarnya nenek moyang kami dah buat. Kan, nenek moyang kami dah buat. Kalau kita tengok dekat Mekah itu sampai to the extreme, pada tahap ekstrimnya itu mereka tawaf Ustaz dekat Kaabah tu tanpa pakaian. Ya, dan mereka kata bahawa dulu kita lahir tanpa pakaian, jadi higher spiritual, kan, paling tinggi sekali beragama ini ialah kosongkan segala-galanya. Itu pendapat daripada mana? Pendapat daripada syaitan. Syaitan memang nak kalau boleh manusia ini jangan berpakaian, jangan jadi cantik macam di syurga. Di syurga ada pakaian Ustaz ya. Tapi bila syaitan goda tu akhirnya terlucut pakaian kepada Nabi Adam dan Hawa. Jadi ini adalah perkara yang Allah kata dalam ayat yang ke-28 ini, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tak pernah menyuruh kepada perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kamu mengatakan kepada Allah apa yang kamu tak tahu? Dia tak berilmu pun, dia tak ada ilmu tu. Semua perkara itu dia buat andaian. Dia kata Allah nak kita ini sebenarnya kembali kepada fitrah, lahir tanpa pakaian, jadi sila tidak berpakaian. Itu yang berlaku. Dan dalam kaedah ini, muka surat 153 152 ini Ustaz ni banyak cerita pasal aurat dan pakaian ini, pasal sebenarnya sambungan lagi pada ayat 29, qul amara rabbi bil qist, Allah menyuruh kepada kita ya untuk adil. Yang pertama, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, sentiasa hadir ke masjid. Ya, perkataan wa aqimu wujuhakum ini, walaupun sebenarnya surah Al-A'raf ini turun, ini belum lagi kita bercakap tentang ada masjid dekat Mekah Ustaz ya, tapi sudah disetkan mindset nanti kita ada tempat untuk kita bersujud yang formal, namanya masjid. Jadi ini yang kedua, bila iman sudah disiapkan, maka insya-Allah bersedia untuk pergi ke masjid. Walaupun sebenarnya sudah ada ruang untuk bersujud di Mekah, iaitu di Kaabah, tetapi ia penuh dengan orang-orang yang buat berhala, yang tidak berpakaian, perkara-perkara yang amat pelik. Dan yang ketiganya adalah wad'uhu mukhlisina lahuddin, untuk menyembah kepada Allah dengan cara yang ikhlas, yang betul-betul, bukan yang dicampur adukkan. Dan di hujung ayat 29 itu amat menarik. Allah menyatakan kama bada'akum ta'udun, seperti mana kamu dia mulai menciptakan kamu. Iaitu kalau kita perasan Ustaz ya, mula-mula kita kat syurga ada pakaian, kemudian tak berpakaian. Bila kita lahir, kita tak berpakaian, kemudian berpakaian. Lepas tu ada orang pilih tak berpakaian balik ataupun separuh pakaian. Sebenarnya Allah kata kalau boleh di dunia ini kamu tak berpakaian, sila ambil pakaian yang baik-baik, agar bila sampai ke akhirat nanti kamu akan dapat pakaian yang asal semula, iaitu sampai ke syurga. Tetapi kalau kita tidak ikut pada tiga perkara ini, adil, selalu hadir ke masjid, pasal hadir ke masjid yang original kena berpakaian. Dan yang ketiganya mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beribadah, ikut apa yang Allah sentuh. Kesannya Ustaz nanti kita tak dapat pakaian, ataupun dapat pakaian tapi pakaian daripada tembaga, daripada yang mendidih. Perkara-perkara itu Allah kata ini bukan badan aku, bukan seperti yang kamu diciptakan. Kamu sebenarnya diciptakan untuk merasai mendapat pakaian yang indah-indah di syurga, sampai di dunia pun dapat yang cantik, yang menutup aurat dengan takwa, dan kamu akan kembali untuk mendapat pakaian tersebut. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dalalah, ada bahagian kumpulan yang mendapat hidayah, ada kumpulan yang dapat kesesatan. Apakah perbezaan orang dapat hidayah dengan sesatan? Innahumut takhadus syayatin, mereka mengambil syaitan sebagai aulia.
Dan menariknya Ustaz ya, bila cakap tentang syaitan sebagai aulia, kita belajar daripada surah Al-An'am, syaitan ni ada dua, jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Apakah ciri syaitan? Syaitan nak bawa kepada orang tak berpakaian. Jadi, kalau seseorang itu menutup aurat, dia pakai cantik-cantik, kemudian dia bina takwa, sebenarnya dia mendapat hidayah. Fariqan hada. Tetapi kalau katakan saya yang penting dalam, ya, dia ambil takwa aje, pakaian dekat luarnya dia ambil setengah-setengah, kemudian tak cantik pun dia gunakan dalam hidup dia, dia sebenarnya sedang berada bersama syaitan. Oh, bila tengok ayat ini Ustaz ya, memang rupa-rupanya kita tahu kalau orang tak menutup aurat, dia tahu kena tutup aurat tapi dia tak nak menutup aurat, ataupun dia lawan menutup aurat, sebenarnya dia sedang bersama satu kumpulan. Namanya apa Ustaz? Syaitan. Dan ini adalah satu perkara yang amat besar. Kita kena ingat surah An-Nur belum turun lagi ni. Ini turun dekat Mekah, tetapi Allah dah setkan minda kepada orang-orang beriman. Sebenarnya kalau kamu tutup aurat, sebenarnya kamu sedang dapat hidayah. Belum lagi kamu baca dapat zakat, dapat haji, kewajipan menutup aurat. Mindsetnya sudah disiapkan kerana menutup aurat bukan sekadar tutup di luar sahaja, tapi sebenarnya kita tidak mahu menyokong perjuangan syaitan yang cuba untuk melucutkan pakaian Nabi Adam dan juga Hawa pada suatu masa dahulu, membawa kita pada situasi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Itulah perbezaan ya, perjuangan di antara manusia dan iblis yang saling bermusuh di atas dunia ini. Dan sebelah kanan atas itu, bagaimana untuk kita memastikan kita kuat menghadapi cabaran musuh, jaga pakaian luaran dan jaga pakaian dalaman, namanya takwa. Jangan sampai di sebelah kiri bawah itu berlindung dengan jin ataupun mengikut kepada nenek moyang, kerana kita tahu bahawa untuk kita bertakwa, untuk kita menjaga pakaian kita, pakaian luar menutup aurat, pakaian dalam kita memperjuangkan keadilan, sentiasa hadir ke masjid dan ikut agama yang khalis, yang besar, yang ikhlas, yang suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita akan mengakui kesilapan kita setiap kali kita berbuat dosa, kerana itu cara untuk kita elak daripada menjadi orang yang rugi atau menjadi orang berjaya. Yang kedua, berjaga-jaga pemusuhan tiga penjuru di dunia ini agar kita bersiap sedia, jangan lupa pada perangkap, kerana perangkap tidak lupakan pelanduk. Yang ketiga, jaga takwa untuk melindungi diri masing-masing sampai ke syurga dipimpin oleh Allah SWT. Kita berdoa bersama Ustaz. Baik, mengakui kesilapan setiap kali kita buat kesalahan dosa, supaya jangan kita mengambil alasan Nabi Adam membuat salah juga, so kita apalah lagi kita. Tapi Nabi Adam buat silap, tengok bagaimana dia terus bertaubat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita contohi sikap itu, sentiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami berada dari kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah. Tidak ada siapa yang mampu boleh mengampunkan kami kecuali-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Terimalah amalan dan taubat kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita untuk terus kita bersama hidayah di jalan Allah, dan salah satunya ialah kita menjaga pakaian luaran kita menutup aurat dan perhiasannya bagus, di dalamnya dihias dengan takwa. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesedaran ini dan pelaksanaan ini, tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita menghasilkan kempen-kempen program berasaskan Quran, dan moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan, sumbangan idea tuan-tuan, kita dapat membina umat penuh hidayah daripada Allah SWT. Bertemu lagi kita dalam ulangan pada jam 5, pada jam 10 dan 6 pagi. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan, Mufas mendoakan tuan-tuan untuk kita terus di jalan hidayah, jangan sampai terlupa kepada perangkap musuh yang sentiasa memerhati kepada kita. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.